Waktu itu turis Malaysia memberi rating 0 untuk Jakarta. Ia menyebut kotor lah dan sebagainya. Kita tahu di setiap kota atau tempat di belahan dunia ada dualitas kehidupan yang berbeda. Beberapa orang hidup sejahtera sementara yang lainnya tidak. Beberapa tempat yang bersih dan ada juga yang kotor. Seperti kota Jakarta yang dianggap kotor oleh dia. Tapi ternyata di kota Kuala Lumpur juga ada yang kotor. Homeless, bahkan etnis asing pun banyak di sana. Saya tanya dia, pekerja you datang daripada mana? Dia kata, datang daripada Indonesia, datang daripada Thai. Melayu tak ambil? Melayu ambil lah. Apa tak banyak? Melayu ambil 100, dapat lekat 3 orang. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Baru-baru ini, heboh di akhbar tempatan mengenai kisah gelandangan yang dikatakan malas bekerja dan hanya mengharapkan bantuan semata-mata. Golongan gelandangan atau digelar sebagai mat berat oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO dilihat semakin bertambah terutama di sekitar ibu kota. Ketika orang ramai sibuk keluar bekerja mencari rezeki, mereka dikatakan lebih senang goyang kaki menanti bantuan. Tinjauan wartawan MHI di sekitar ibu kota baru-baru ini mendapati ada juga sebahagian mereka yang ingin bekerja dan tidak hanya mengharapkan bantuan semata-mata. Saya memang nak bekerja. Kalau boleh kerja tu dekat sekolah lah, dekat dengan anak senang. Pergi saya ambil, balik saya hantar. Kalau jauh-jauh buat kalau kerja masuk pukul 8, balik pukul 8, anak-anak saya macam mana? Siapa nak ambil? Kalau hilang anak, saya nak cari mana? Duit saya boleh cari, anak saya tak boleh cari. Lebih kurang 1 jam berada di lokasi, ada 2 buah kenderaan berbeza yang tiba untuk mengagihkan bantuan makanan dan keperluan asas kepada mereka. Tanggapan negatif ini bermula kerana mereka ini dikatakan malas bekerja kerana sudah selesa dengan bantuan yang diberikan. Kita orang bukan malas kerja. Tu Kak cakap yang ada suami yang bekerja, yang kita orang pun basuh pinggan, cuci baju, kerja apa saja, ada kutip kotak, kutip tin. Kita orang duduk sini malam pun ada yang duduk kat bilik nak main tak boleh budak-budak. Main dekat sini. Macam tu kita orang bantuan pun bukannya banyak sangat, sekadar nasi je. Pampers susu pun dari TV, dari apa. Kadang-kadang dekat sini kalau orang bagi pampers susu bukan semua dapat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Namun begitu, tidak dinafikan ada juga golongan gelandangan yang mengambil kesempatan atas sifat simpati rakyat Malaysia. Perkara ini disuarakan oleh Rohaizam, seorang bapa berusia 24 tahun yang telah hidup di jalanan selama 4 tahun bersama 2 anaknya. Yang tu kemungkinan ada. So mana yang kalau kita tahu, kita dapat tahu yang dia buat macam tu, kita akan tegur. Mana yang kawan-kawan macam tu yang terfikir macam tu, kita akan tegur dia. Janganlah fikir macam tu. Kau fikir satu hari nanti kalau kau ada anak, kau fikir bantuan tu je sampai. Nanti kalau mana satu tiba-tiba bantuan tak sampaikan kau, tak tahu nak buat apa. So lebih baik kita bekerja lah benda tu daripada kita duduk diam. Sekarang semasa kat sini, saya kata tengah mencari kerja lah. Mencari untuk dapatkan kerja tetap saya. Lambakan dan penambahan golongan gelandangan ini semakin membimbangkan. Lebih merisaukan, peningkatan ini menyaksikan mereka yang masih muda dan sihat serta mampu bekerja tetapi memilih gaya hidup ini. Persoalannya, adakah sifat baik hati dan belas kasihan rakyat Malaysia Aceh yang luar biasa. Petang tadi, Abang Wan ada pergi kedai Aceh berdekatan dengan rumah Abang Wan lah. Waktu tu, Abang Wan tengok dia punya minyak masak dekat kedai dia memang banyak. So, Abang Wan pun macam rasa pelik lah. Takkanlah kedai runcit jual minyak masak sebanyak macam tu. Jadi tergeraklah hati Abang Wan ni nak bertanya dengan staf dia. So, staf dia kata, minyak masak yang banyak ni bukan hanya kedai dia saja yang jual, tetapi diorang punya sistem akan ada toke-toke kedai runcit lain
yang ambil sama-sama dengan diorang direct daripada kilang. Sebab bila kita nak ambil direct daripada kilang, akan ada kuantiti yang telah ditetapkan oleh kilang. Contoh, nak ambil minyak masak daripada kilang, kena ambil 2 pallet. So dekat situ, kedai-kedai runcit Aceh yang lain ni, toke-toke dia akan collect. Macam kedai ni mungkin ambil 10 kotak, kedai ni ambil 20 kotak, kedai ni ambil 30 kotak. So diorang bersatu. Jadi dekat situ Abang Wan terfikir, kenapa kita sebagai bangsa Melayu tak boleh menumbuhkan persatuan macam tu? Contoh macam dalam bidang bakery, kita boleh ambil butter direct daripada kilang, kita boleh ambil tepung direct daripada kilang. So dekat situ Abang Wan terfikir, adakah kita sebagai bangsa Melayu ni hanya untuk kaya sendiri sahaja? Sedangkan kalau kita tengok di Johor Bahru, kedai-kedai runcit banyak dikongka oleh orang Aceh ataupun berbangsa Aceh. So dekat situ, apa komen korang? Kita yang salah yang tak bersatu ataupun diorang yang betul sebab bersatu? Cuba komen. Asik, tiba di Kuala Lumpur. Saatnya gue mempraktekkan bahasa Melayu gue yang gue pelajarin dari Upin Ipin. Hehe, kira-kira pada ngerti gak ya? Tanya jalan. Itu ada satu. Sorry, English? Walah, gara-gara pendatang banyak dari Bangladesh, India gitu-gitu, mereka nggak bisa apa bahasa Melayu. Yaudah deh, coba tanya Cinci di situ. Kali aja dia tahu amat. Sorry, I tak boleh cakap Melayu. Can you just speak English? I would prefer that. Waduh, aneh ya. Mungkin mereka turis kali ya. Coba gue telepon temen gue yang orang Malaysia. Halo? Hai, sudah tiba ke Malaysia. Have you arrived? Yes, exactly. I'm now in Kuala Lumpur, but nobody speaks Melayu. Why? Nobody speaks Melayu? Are they all tourists? No, they aren't. Indeed, in Malaysia, not everybody can speak our language because, we are integrated, but we really respect our original value. That's why maybe Indonesians should learn better English too. Yes, I agree with you, but a lot of Indonesian who are descendant of Chinese people, Indian, or even Arab, they fluently speak Indonesian, Really? Do they speak Indonesian? Oh, I'm impressed. Yeah, but for this Indonesian... Jangan sangat warga asing kan. Nak sambung kongsi pacar. Lepas mahu ke SCC. Sampah banyak gila Malaysia. Apa cerita? Sampah banyak. Sampah banyak. Itulah. Banyak sangat warga asing. Sampah banyak. Malu Malaysia. Seperti yang disampaikan dalam video tersebut, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengungkapkan bahwa di negaranya ada kaum tertentu dianggap kurang rajin. Mereka memang dikenal sebagai individu yang cenderung hidup dengan nyaman dan malas. Mereka lebih suka bahasa Inggris daripada bahasa nasional mereka. Dan ini berbeda jauh dengan Indonesia. Bagaimana pendapat kalian?